Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama Dr. Zack tak bersiaran dalam Babel channel Babel Dr. Zack ni. Biasalah kan. Okey, beberapa hari lepas kita diberitakan ya tentang pembelian ataupun tender Kementerian Kesihatan dalam kenyataan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan, kata mereka akan purchase ataupun membeli ambulans sebanyak 500 buah lah kan. Okey, kita di peringkat Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan pun dah keluarkan dua kenyataan berkenaan isu tersebut kan. Pokok pangkalnya apa yang kita petikaikan ialah pembelian 500 kenderaan ataupun ambulans untuk mengangkut pesakit COVID tu ialah maksudnya KSU pun dah kata yang itu berita tu kita salah tafsir. Okey, tak apalah. Dan katanya bukanlah nak beli sampai 500 buah ambulans apa tu negatif pressure tersebut cumanya dia akan keluarkan tender untuk 500 buah ambulans biasa kan. Apapun kita dikabarkan atau dilaporkan juga jumlah tender itu, pembelian itu adalah sebanyak 300 juta ringgit Malaysia. Satu jumlah yang besar sebenarnya, dan kita dah tegaskan dalam kenyataan itu yang bahawa 300 juta itu adalah satu jumlah yang besar dan tidak wajar untuk dibelanjakan membeli ambulans di saat ini, apatah lagi kalau ianya merupakan ambulans negative pressure. Okey, kalau kita bercerita tentang negative pressure ni lah kan, so kita merasakan sebenarnya negative pressure ni lebih baiklah buat dekat ward kan, sebab dekat ward tu ada patient, ada frontliner seperti nurses kan, ada juga amah, ada juga dan doktor of course kan, dan mereka itu jauh lebih berisiko dan terdedah kepada jangkitan COVID-19 kan. Berbanding dengan ambulans tu betul lah kan, maksudnya pun juga frontliners, tapi mereka tu telah dibekalkan juga dengan PPE, pakaian lengkap kan, dan SOP juga dijaga. Kemudian kita pun tengok tak ada pun data yang menyatakan terdesaknya nak beli ambulans macam tu, dengan mungkin data-data yang boleh menyokong, for example berapa ramai pemandu ataupun mereka yang bekerja dalam ambulans itu yang dijangkiti oleh COVID-19, ataupun mungkin ada kluster baru pemandu ambulans kan, tak ada, kita tak ada dengar tu. So tak ada desakan yang menuntut supaya pembelian itu dilaksanakan dengan cepat kan. Dan kita merasakan itu pun ada sesuatu yang tergesa-gesa. 300 juta tu yang hendak digunakan atau nak dibelanjakan itu, adakah betul telah melalui satu proses yang benar, proses untuk dibentangkan kepada kabinet dan dipersetujui atau alasan-alasan dan sebagainya? Sudahkah? Nampak macam tergesa-gesa. Itu juga menjadi satu tanda tanya kan. Dan kita merasakan adalah alangkah baiknya sebenarnya kalau jumlah 300 juta itu digunakan untuk membeli lebih banyak vaksin, okey, dan kemudiannya memastikan lebih ramai lagi rakyat Malaysia kan menerima vaksin itu, supaya kita cepat-cepatlah negara kita mencapai kepada herd immunity, which is 75% ke 80% itu rakyat kita disuntik oleh vaksin COVID-19. Tak kira lah sama ada itu daripada jenama Pfizer ke atau jenama AstraZeneca ke Sinovac ke, dan baru-baru ni mungkin dah dikatakan Johnson & Johnson pula masuk kan, one single ataupun single dose of vaksin tu. Tak apalah kan, janji rakyat Malaysia tu terjaga dan terpelihara ataupun terselamat daripada jangkitan COVID-19. Itu yang pentingnya. Tetapi itulah masalahnya, kita dengar pula KJ kata kita tak boleh beli vaksin sebab dah dibulut oleh Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat kan. Kan, so malulah sebenarnya kita tengok wakil EU ke Malaysia pun, siapa nama dia, namanya Michael
Michaelis Rokas pun dah keluarkan kenyataan menyatakan bahawa apa yang Menteri KJ sebut itu adalah tidak benar dan tidak berasas. Bahkan permintaan Malaysia untuk dapatkan vaksin dari Kesatuan Eropah itu telah diluluskan pun, telah diluluskan dan sebenarnya menurut Michaelis pula sehingga 15 Jun tu sejumlah 4.8 juta dos Pfizer BioNTech dan 560,000 dos AstraZeneca telah dihantar ke Malaysia dan ia diperolehi menerusi skim Akses Global Vaccines COVID-19 COVAX. So apa yang nak ditipu, yang KJ nak tipu, kan? Malulah you cakap something yang tak betul dan terang-terangan diselah balik oleh duta Kesatuan Eropah, kan? Nak tipu siapa? Tak boleh tipu semua orang, kan? Jadi itulah kita rasa bahawa 300 juta itu lebih baiklah sebenarnya digunakan dalam program PIK itu sendiri, dalam kita kata kita namakan FTTIS system, of which kita FTTIS tu maksudnya find, trace, kemudian test, mass testing lah, test, kemudian kita isolate cepat-cepat mereka yang telah ditemui positif itu, kita support mereka. Dan itu jauh lebih baik kalau wang itu digunakan untuk hal menambahkan lagi penyediaan vaksin kepada rakyat. Kalau 300 million, 300 juta itu berapa banyak sebenarnya, berapa ramai sebenarnya, katalah 100 ringgit lebih kurang kos kepada satu vaksinasi. So kalau 300 million dah berapa, kan? Maksudnya lebih ramai, memang ramai sangatlah yang dapat akan menerima vaksin. Jadi itu kita nak supaya dah capai immunity, kita cepatlah keluarkan. Negara kita dah tenat sebenarnya, semakin hari semakin tenat, ekonomi rakyat makin hari makin teruk, kan, makin meleset. Rakyat dah tak boleh nak bear the burden, dah tak sanggup dah, kan, sehingga ada beberapa hari ni kita digemparkan dengan berita orang terjun bangunan, sampai badan putus dua. Semalam pun ada juga kes terjun bangunan muda 26 tahun, dah tak berdaya dah nak berdepan dengan masalah, kan. Jadi dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Allah Rabbi, sangat orang kata perkara yang sangat menyedihkan, dan kita memang perlu keluar cepat dari masalah COVID-19 ini, krisis COVID-19 ini. Jadi itulah Dr. Zaid nak cerita yang tu, dan insya-Allah mudah-mudahan macam revise baliklah keputusan dia untuk membeli 500 buah dan bilion itu, dan eloknya pindahkan jumlah wang itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk rakyat. Tak baguslah, kan, you sebagai kerajaan menggunakan wang government itu adalah wang rakyat, taxpayers punya money, untuk sesuatu yang tidak sensible seperti itu. Okey, wallahu alam. So insya-Allah itu dulu dari Dr. Zaid. Kita berjumpa lagi dalam isu-isu yang lain, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga SOP, jaga keluarga. Jumpa lagi.